Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang ke Video Wiser. Aku Firdaus dan aku nak cakap dekat korang, sedar tak sedar kita sekarang ni tinggal lagi beberapa minggu ataupun kurang daripada 2 bulan sebelum masuk tahun 2024 yang baru. Dan aku yakin ramai di kalangan penonton kat luar sana sama ada follower ataupun subscriber Wiser yang telah pun merancang berhasrat untuk membeli ataupun bertukar kepada peranti baru pada tahun depan, betul tak? Sebab ialah pada tahun depan nanti akan ada banyak peranti baru yang akan menawarkan pelbagai spesifikasi yang menarik, tetapi tidak lupa juga dan tidak kurang juga peranti yang mengitar semula spesifikasi yang lama, features yang lama, walaupun dia sudah tidak lagi relevan pada tahun 2024 nanti. Jadi dalam video ni, seperti korang tengok tajuk dia, aku nak sharekan dekat korang ciri-ciri yang wajib ada dalam telefon pintar untuk tahun 2024 depan. Senang cerita, dalam bahasa mudahnya, sekiranya telefon yang korang nak beli tu tak ada ciri-ciri yang akan aku share nanti, think twice before korang decide untuk beli phone tu. Jadi tanpa buang masa, jom aku sharekan dekat korang apa ciri-ciri yang wajib ada. Pertama sekali adalah prestasi ataupun performance yang kuat. Untuk korang cek sesebuah telefon pintar itu dia mempunyai prestasi yang aku cakap kompeten, optimum ataupun stabil, pastikan dia mempunyai hardware CPU, RAM dan juga storan yang very compatible. Untuk peranti Android kelas flagship, korang jangan risau. Sebab apa tahu? Sebab dia akan pakai sama ada dua chip ni je, Dimensity 9300 ataupun Snapdragon 8 Gen 3 yang merupakan itu adalah chip yang baru. So in term of performance, power efficiency, aku rasa tiada sebarang masalah untuk korang guna peranti itu, sama ada pada tahun depan 2024 ataupun tahun-tahun yang akan datang. Tapi yang menjadi masalah sekarang ni adalah pilihan untuk korang buat dalam kelas mid-range. Sebab apa tahu? Sebab kelas mid-range ni dia bukan setakat ada banyak telefon pintar daripada satu jenama, malahan dekat dalam kelas mid-range tu ada banyak jenama yang akan keluarkan lebih daripada 1, 2, 3 telefon pintar untuk korang pertimbangkan. Jadi macam ni korang nak tahu sama ada CPU untuk kelas mid-range tu adalah okey ataupun tidak? Senang cerita, korang kena buat perbandingan. Jadi macam mana nak buat perbandingan? Senang sahaja. Untuk korang yang tidak tahu, Nano Review lah tempatnya. Sebagai contohnya, aku membuat perbandingan antara Snapdragon 695 5G dan juga Snapdragon 6 Gen 1. Snapdragon 6 Gen 1 ni dia dilancarkan pada awal tahun 2023 dan mempunyai teknologi 4 nanometer yang lebih baik berbanding 6 nanometer pada Snapdragon 695 5G. Tetapi aku yakin mesti korang perasan banyak telefon pintar pada tahun 2023 ni untuk kelas mid-range yang menggunakan Snapdragon 695 5G. Sebab apa tahu? Sebab Snapdragon 695 5G adalah chip 5G yang paling murah boleh didapati oleh pembangun telefon pintar untuk mereka jual kepada korang semua. Tapi yang menjadi masalah, by the time korang tengok video ni, Snapdragon 695 5G dia punya jangka hayat dah lebih kurang 2 tahun. Lama kot. Jadi aku rasa prestasi dia dah kurang relevan untuk kelas mid-range pada tahun 2024 depan. Dan seterusnya adalah memori ataupun RAM. Untuk kelas flagship aku rasa tiada sebarang masalah. Sebab apa tahu? Sebab pembangun telefon pintar bila mereka merasaikan kelas flagship, dia akan gunakan dua jenis memori RAM saja. Sama ada LPDDR5X ataupun LPDDR5T yang digunakan oleh iQOO 12 tidak silap aku dan juga Vivo X100 series. Dan untuk kelas mid-range pula, pastikan dia menggunakan sekurang-kurangnya memori RAM jenis LPDDR4X. Tetapi aku perasan satu benda tau. Banyak pembangun telefon pintar kat luar sana, apabila mereka menghasilkan smartphone yang baru, diorang selalunya tidak disclose ataupun tidak menyatakan jenis memori RAM yang digunakan oleh peranti kelas mid-range mereka. Komponen terakhir dalam performance adalah storan. Seperti yang aku cakap sebelum ni, korang tak perlu risau bab performance sekiranya korang memilih untuk membeli peranti kelas flagship pada tahun 2024. Sebab aku yakin phone tu akan menggunakan storan jenis UFS 4.0 yang lebih power efficient, lebih stabil dan juga lebih pantas berbanding terdahulu iaitu UFS 3.1. Dan sekarang ni korang tak perlu risau sebab banyak peranti mid-range telah menggunakan storan jenis UFS 3.1 dan ke bawah at least UFS 2.2. Kalau dia menggunakan storan jenis UFS 2.2 yang ke bawah, maksud di bawah daripada UFS 2.2, auto skip. Yang seterusnya adalah skrin. Skrin ni ibarat muka untuk sebuah telefon pintar, dan dalam pasaran telefon pintar ada dua teknologi skrin yang digunakan iaitu OLED dan juga IPS. Dan ini aku cakap simple je dekat korang. Tak kisahlah korang nak beli flagship ataupun mid-range. Mid-range lah terutamanya, kalau dia tak menggunakan skrin jenis OLED, sekali lagi, auto skip. Untuk kelas flagship macam biasa, dia always dan akan menggunakan teknologi screen OLED. Sebagai contohnya, screen LTPO AMOLED yang digunakan oleh siri Xiaomi 14 dan juga Dynamic AMOLED yang digunakan oleh peranti Samsung. Kalau korang tanya aku, apa hebatnya OLED daripada IPS? Secara bahasa mudahnya, OLED ni dia memberikan kualiti paparan yang lebih baik. Viewing angle bila korang tengok tu, dia punya warna still solid, dan secara keseluruhan dia memberikan paparan HDR yang lebih tinggi berbanding IPS. Aku bagi contoh dekat korang, pertengahan pertama tahun 2023, iQOO, salah satu jenama bawah Vivo, dia telah mengeluarkan satu peranti mid-range iaitu iQOO Z7. Bagi pendapat aku sendiri, phone tu memang padu sebab dia menggunakan chip yang padu, Snapdragon 782G. Kamera padu, ada OIS, EIS, 120W charging capability. Tapi yang spoilnya, skrin dia menggunakan jenis IPS. Oh, dekat situ aku dah macam memang kurang. Contohnya, iQOO memilih untuk menggunakan skrin berteknologi OLED 120Hz pada model Z7 tu. Serius,
auto buy. Jadi untuk skrin senang saja, korang kena ingat dua benda. Pastikan dia menggunakan skrin jenis OLED dan juga support kadar segar semula 120Hz. Itu minimum. Bawah daripada 120Hz auto skip. Yang seterusnya adalah kamera. Untuk pengetahuan korang, kamera ni salah satu komponen utama dalam sebuah smartphone. Kalau korang tanya aku sendiri, kamera ni boleh diibaratkan sebagai mata untuk sesebuah telefon pintar tu. Tetapi disebabkan kita ada terlalu banyak sensor kamera kat luar sana yang menawarkan pelbagai megapiksel, jadi ini panduan untuk korang. Pertama sekali, cari telefon pintar yang menawarkan sensor kamera yang menyokong megapiksel yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya 50 megapiksel ke atas. Dan tidak lupa juga pastikan telefon tu dia menyokong OIS. Bagi aku, OIS tu adalah features yang memang wajib ada untuk sebuah telefon pintar. Dan yang terakhir, sekiranya korang nak beli telefon pintar, terutamanya dalam kelas mid-range, pastikan sekurang-kurangnya telefon tu menawarkan 3 lensa kamera utama. Sebagai contohnya, lebar, ultra lebar dan juga telefoto. Kalau phone tu menawarkan kurang daripada 3 lensa kamera utama, bagi aku not nice lah. Dan sekiranya korang tertanya-tanya macam mana pula untuk phone flagship, jangan risau. Sebab apa tau? Sebab phone flagship ni bagi aku, kamera aku tak risau. Sebab apa? Korang bayar lebih, memang apa yang diberi dekat korang tu adalah spesifikasi kamera sistem diorang yang paling padu yang boleh diorang berikan dekat korang. Tidak lupa juga, sekiranya telefon yang korang nak beli tu, terutamanya dalam kelas mid-range, dia ada kolaborasi dengan jenama kamera yang besar. Contohnya macam siri Xiaomi 13T dengan Leica. Itu memang dah aku cakap auto buy. Sebab melalui kolaborasi tu, walaupun phone korang adalah phone kelas mid-range, korang akan dapat akses features yang ditawarkan oleh kamera tersebut. So dekat situ aku cakap dekat korang, walaupun dia kelas mid-range, tapi bab kamera korang menang. Yang seterusnya adalah bateri. Dan ingat, untuk ketahanan bateri ni, dia bukanlah ditentukan berdasarkan kapasiti bateri yang ditawarkan saja. Sebab korang kena ambil kira faktor chip ataupun CPU yang digunakan serta kestabilan Android OS phone tu sendiri. Walau bagaimanapun, antara semua tu, faktor kapasiti bateri bagi aku adalah yang paling penting sekali untuk kita tentukan ketahanan bateri sesebuah telefon pintar tu. So untuk tahun 2024, tak kisahlah mid-range ataupun flagship, pastikan dia menawarkan korang kapasiti bateri sekurang-kurangnya ataupun sekitar 5000 mAh sahaja. Kalau bawah sangat daripada tu, bagi aku kurang sesuai untuk tahun 2024. Selalunya aku perasan jenama-jenama telefon pintar yang menawarkan kapasiti bateri rendah daripada 5000 mAh adalah sebagai contohnya Vivo V29 dan juga Oppo dalam siri Oppo Reno 10 mereka pada tahun ni. Untuk charging speed pula macam mana? Senang sahaja. Aku cakap dekat korang, anything above 45 watt adalah okey untuk penggunaan telefon pintar korang pada tahun 2024 nanti. Kalau bawah daripada tu, sebagai contohnya 33 watt, serius slow kot. Kalau korang cuba charge, aku cakap dekat korang, sekurang-kurangnya 1 jam lebih ke atas baru phone korang fully charge. Dan aku yakin mesti ada korang kat luar sana yang tanya, Waizer, charging laju ni penting ke? 2023 nak habis dah, dan nak masuk 2024, penting kot. Kalau korang kata tak penting, pakai phone yang bila kau nak call tu kau kena pusing. Yang terakhir sekali adalah software support. Ya, ini adalah ikut opinion ataupun pendapat korang sendiri. Untuk phone mid-range, 2 ke 3 tahun adalah lebih daripada cukup untuk sokongan Android OS phone korang tu. Aku yakin mesti korang fikir, 2 ke 3 tahun cukup ke untuk phone mid-range? Serius aku cakap dekat korang, memang cukup. Korang kena ingat, phone mid-range ni dia tidak menyokong masa penggunaan yang lebih lama ataupun setanding dengan phone flagship. Dalam bahasa mudahnya, phone flagship korang guna selama ni. Phone mid-range dia sokong sampai setakat ini sahaja. Dan sekiranya pembangun telefon pintar itu menawarkan kemaskini Android OS 3 tahun dan ke atas, berkemungkinan besar hardware phone mid-range tu tidak mampu menyokong kemaskini Android OS pada tahun tersebut. So jadi kesan dia apa? Phone korang akan lag. Serius, aku tak nafikan perkara tu. Tapi perkara ni berbeza pula untuk phone kelas flagship. Sebab kelas flagship ni dia akan menggunakan komponen ataupun spesifikasi yang paling berkuasa pada tahun tu. Jadi tiada masalah untuk pembangun telefon pintar menawarkan sokongan kemaskini Android OS 4 tahun dan ke atas. Tapi korang kena ingat, yang paling penting sekali adalah kemaskini security ataupun security patch. Sebab security update ni lah yang akan menjadi firewall ataupun benteng untuk phone korang tu lebih terjaga, lebih selamat dan juga secure untuk jangka masa yang lebih lama. Aku tunjukkan dekat korang sebagai contoh, untuk sesetengah model iPhone yang tidak lagi menyokong kemaskini iOS yang terbaru, Apple masih lagi memberikan diorang kemaskini security. So sekarang ni korang tak perlu risau sekiranya phone mid-range korang tu tidak menyokong kemaskini Android OS yang lebih lama, tetapi yang paling penting adalah security patch tu sendiri. Baiklah, kita dah sampai hujung video Waizer kali ni, iaitu ciri-ciri yang wajib ada pada telefon pintar tahun 2024 nanti. Sekejap. Namun ada satu benda aku tertinggal, aku nak cakap dekat korang. Tak kisahlah korang nak beli phone baru pada tahun depan, pastikan phone tu ada 5G. Yes. Kalau korang tanya, bukan ke 5G dekat Malaysia ni slow? No. 5G dekat Malaysia ni dia punya naik taraf dan juga coverage dia dah lebih luas berbanding tahun-tahun sebelum ni. Dan sebelum aku akhiri video ni, aku nak sihatkan dekat korang satu benda. Sekiranya korang memilih untuk membeli telefon pintar ni sebab dia berkuasa dalam main game ke kamera dia cantik, korang kena ingat, telefon yang terbaik untuk korang beli bukanlah phone yang mempunyai ataupun menawarkan spesifikasi yang paling tinggi, tetapi phone yang terbaik yang boleh korang
korang beli adalah phone yang berada dalam bajet korang. Sebab apa tahu? Sebab tak kisahlah korang nak phone yang berkuasa sekalipun, sekiranya ia berada di dalam luar bajet korang, serious not nice. Korang kena ingat sebab telefon ni adalah telefon pintar. Namun pintarkah korang dalam memiliki dan juga memilih telefon korang tu? Baiklah, itu saja daripada aku, Firdaus Wiser, dan aku harap video ni sedikit sebanyak dapat membantu korang menjadi panduan sekiranya ataupun apabila korang nak beli phone baru pada tahun 2024 depan. Dan seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tiada sebarang paksaan daripada aku, namun pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Okay guys, itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.